Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Dari mana? Saya daripada Sekamat. Daripada Sekamat. Okey, dah selesai dah? Dah. Terima Awak kasih. muda je Ustazah ni. Kali pertama yang jumpa? Yang nampak dekat lah. Masya Selalu Allah. kalau dalam apa je, YouTube je. Nak ambil gambar? Betul. Okey. Okey. InsyaAllah. Okey, kejap ya, saya ke belakang. Sini. Assalamualaikum. Apa khabar? Tak apa. Tak, jangan bagi turun lagi. Jangan bagi turun lagi, tak? Jangan turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ada buku yang dah habis buku tu. Dah habis lah buku tu. Okey. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Saya sekarang sedang berada di galeri Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Hari tu baru je kita buat live dari sini kan. Tapi hari ni saya nak sambung sikit lah live kita. Kerana kita masih lagi dalam tempoh promosi. Promosi kita berakhir berapa hari bulan? 5 Ogos. Jadi hari ni berapa hari bulan? 3 hari bulan. Jadi promosi istimewa kita akan berakhir 2 hari lagi. Hari ni 3 hari bulan, 3, 4, 5. Dan bila hujung-hujung ni, saya sendiri akan memilih beberapa produk yang kita betul-betul akan bagi istimewa. Kita nak, bukan istilah penghabisan stok sebab tak laku ya, tapi kita nak tukar masuk stok baru. Betul lah tu, kita nak habiskan stok bukan sebab
dia tak berkualiti ke apa, tapi sebab kita nak masukkan sok-sok baru. Jadi subhanallah, tuan-puan, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, galeri Ustazah Asma secara fizikal ada 2. Ini di Senawang, dekat dengan Maidin Senawang. Cari saja shop plot paling belakang, satu sederet dengan DIY. DIY corner lot sana, kami corner lot yang sebelah kanan lah kalau daripada jalan. Lepas tu yang kedua ada lokasi di Gombadak, Terengganu. Cari Maidin Terengganu, Maidin Gombadak, dua-dua dekat dengan Maidin. Maidin Gombadak, lepas tu sebelah Maidin tu ada Sabasun Hyper Runcit, itu hak milik orang Islam Melayu kita. Kemudian kami berdepan betul-betul Sabasun tu, ada galeri Ustazah Asma. Apa produk yang anda tengok secara live, anda boleh beli secara online. Dek, bagi senarai online, kita punya ni kan ada tu. Okey, subhanallah. Jadi hari ni saya nak bawa ronda-ronda sikit tuan-puan sekalian untuk melihat apakah produk yang kita sediakan di sini. Tapi katanya ada tetamu istimewa. Masya-Allah. Subhanallah. Inilah dia. Tetamu yang istimewa. Masya Allah. Itulah. Assalamualaikum Ustaz. Ni live ke? Live. Ya Allah. Tengok. Memang kita dah dapat hing-hing Ustaz nak mari. Lepas tu kita rahsiakan, kita dah khabar, kita sambut dengan live ni. Sila masuk. Nampak macam sama muda ni, mana mak mana anak ni. Masya Allah. Ini ibunya. Ibunya kepada doktor. Masya Allah. Sihat Ustazah? Sihat. Ni live ke ni? Alhamdulillah. Sambut Ustaz dengan live. Bukan sambut dengan kuih ke kompang ke tak. Sebab kita tahu Ustaz Wahid buat live kan. Ya Allah. Saya benda ni mak tua mai duduk jaga anak-anak masa pergi haji ni. Oh gitu. Sebulan. Dia nak balik Terengganu Jumaat ni. Kita bawa mari jalan kat tempat Ustazah Asma ni. Bukan mah tu orang dah kenal kan. Kita masuk sini meh. Meh sini. Sila. Selamat datang. Nama Hajah siapa? Syarifah Alawiyah. Hajah Syarifah Alawiyah. Mak duduk. Dekat je. Meh. Duduk. Panggil makku. Oh, nama Hajah Syarifah Alawiyah. Okey, tapi panggil makku. Sebab makku Orang panggil gitu belakang. biasa kalau teku-teku orang panggil. Ni anakku. Ini menantuku. Kan? Ini anakku. Tengok, boleh tengok wajah orang pulang haji. Ustaz sampai daripada haji bila? Alhamdulillah. Itu sampai hak bawah ni. Ustazah balik lalu itu dah. Ya. Lepas kita jumpa 2 hari tu Ustazah balik kan? Oh, barulah ni. Fresh lah ni. Kita main jumpa Hajah Asma dengan Haji Badli kita. Jadi Hajah pula. Haji Ustaz Sheikh Nur Hisham bersama dengan kita, bersama dengan isi tercinta Hajah Ustazah Doktor. Allah banyak. Kejap. Dah ingat dah. Itulah. Kata. Dah tua. Betul. Lama dah. Farhan. Syarifah Fatimah. Itu Ustaz bagi tak faham. Jangan awak salah. Jangan awak pencobor. Itulah. Farhan mana ni? Fahana. Bahaya. Tapi betul juga. Tapi Ustaz, Farhana tu kira Bahaya. apa Ustaz? Seorang lagi benda. Maksud Ustaz seorang lagi apa? Bahaya ni buat pencobor scene ni dah lah live ni. Itulah. Baik goyak molek. Seorang lagi tu maksudnya Depan tua pula. depan bini nombor 1 pula tu. Ni isteri pertama kan? Oh subhanallah. Ini tim Ustaz. Ni hak sulung ni. Ni isteri sulung. Anak sulung. Anak sulung. Isteri sulung, isteri pertama dan isteri bongsu. Alhamdulillah. Umi kejut begitu mai kat Ustazah Asma. Tadi nak mari, Ya. kat kampung pun dia. Ha, ha. Kata Umi nak ajak keluar sekejap. Lepas tu Oh, surprise kot lah ni. Alhamdulillah. Subhanallah. Dia Jadi peminat Ustazah Asma, duk tengok online semua. minat dah Ustaz Sheikh Nur Hisham tu.
Tak nak mana. Ada penceramah tu lah. Ya, semua romantik dengan isteri dia tu. Masya-Allah. Ada boleh Allahu akbar. Terima kasih. ramai-ramai. Macam-macam ni ada kitab apa? Saya kan terus telitah apa? Ustaz saya telitah apa? Tapi dak kabur pergi ke suami dengan orang lain ni. Ustaz kan dah banyak kali dah mari sini. Kan? Isteri dengan mak kita kalau terus nak jemput pergi ke rumah boleh ke? Ke dak? Kita tak apa belaka. Kita Ha, tak ha. apa belaka. Makan tengah hari. Allahu akbar. Sedap. Boleh, ha? Jadi Kita tak apa belaka. Kita tolong tak apa bagi belaka. tahu. Kita Ya. Kosong jadi abang Umi jalan-jalan. Masya Allah. Kita takut ganggu masa Ya. semaknya asap balik. Ya, tolong siapkan untuk makan tengah hari set up di rumah. Minta tim ready. Kita order je Ustaz. Ya Allah. Sebenarnya kami jarang sangat bawa tetamu ke rumah. Allahu akbar. Kecuali yang special. Ya. Suami saya kata kecuali buat pasal dok malu kita bawa ke rumah. Masya-Allah. Sebab Umi tu. rezeki berkat bawa Umi. Macam kami belajar daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz kan. Dia kata kalau kita berukhuwah ni kalau dak sampai ke rumah, ukhuwah tu macam dak kan Ustaz Dah habis. dah habis. Macam kalau Komplit lah. mari jumpa kat Jabal atau urusan. Maksud kita ukhuwah tak urusan. Tapi kalau betul kita ni bersaudara, berukhuwah, berkasih sayang, boleh sampai tahap pergi ziarah rumah. Nanti kita balik lagi ke rumah. Apalah. Tu lah. Itulah raya itu betul lah balik. Tunjuk Ustaz. Ustazah balik Batu Nang, Ustaz Kufadli hari tu. Tak sempat kita nak jumpa di Tok Jembar di Terengganu. Niat dah hari tu. Masing-masing pun dengan keluarga dah nak jumpa. Alhamdulillah lah. Ustazah ajak main makan pula. Kita baru nak diet. Tapi tak boleh diet lagi. Minggu depan start diet. Ya, jadi kalau dok kurus tu bukan salah diri sendiri, salah orang tau. Orang yang semua. Susah lah nak jumpa. Oh, banyak keluarga. Tak saya tahu apa lagi nama Farhana tu. Dia korek lagi bahaya. Tapi Ustaz, maksud Farhana benda masuk Farhana bahasa Arab. Masuk tak ingat dah Farhana. Farhon. Benda Farhana. Benda ni? Gembira. Betul lah ni Farhana kegembiraan Ustaz. Betul. Anda Ustazah tolong cover. Saya nak tolong cover. Ini Farhana. Alhamdulillah. Ya Farhana, dia adalah kegembiraan Ya, asyik baik Ustazah tolong cover. Jadi kegembiraan Bahaya Ustaz Azmi. itulah. Jadi Farhana Ustaz, kegembiraan Ustaz bernama Fatimah. Betul. Faham ya Farhana Ustaz Azmi masukkan bukan nama wanita misteri ke? Terima kasih Ustazah tolong cover. Kita ni berkapa? Kita ni faham ni. Kesok hati orang rumah ni. Kesok hati tok tua ni. Isteri saya dia happy sangat baru ni masa Mekah baru ni. Dapat jumpa Ustazah Asma. Tapi jumpa sekejap sangat. Tak sempat sembang lama. Ni boleh jumpa lagi ni Alhamdulillah. Subhanallah. Bolehlah dia nak sembang. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, kita nak temu ramah sikit. Dok. Kita nak tanya sikit je. Okey. Uminya nama Hajah Sharifah Halawiyah. Umur berapa? 62. Masya Allah. Tu lah. Comel. Tu lah. Tak apa, dia orang tunjuk saya dulu. Ini mak. Sekarang nampakkan semua dek belakang sikit. Tu pun muda lagi Masya Allah. Patutlah anak comel sebab maknya comel. Okey, Masya Allah. Hajar. Allahu akbar. Awak temah. Ambil kursi lagi. lagi muda. Ada 2 kursi kat sana. Kita Masya Allah. Alhamdulillah. Dah apa? Umi cikgu dulu. Ya. Cakap je. Cek itulah. Oh. Kuih dalam Tu lah nampak sangat. Okey. Oh, Cik Ustazah bahasa Arab. Masya Allah. Berapa orang ni tubik air mata. Tak boleh suka Air mata gembira. Saya pun suka sangat. Rasmi ingat apa Itulah kita buat buah-buah, kita ambil peluang. Sebab Ustaz Syed pun kita tahu sangat sibuk. Bukan mudah ni kebetulan sebab biasalah baru lepas balik haji, orang memang akan ada masa untuk rehat, jet lag lah apalah. Lepas dah itulah mari buat rutuh, buat rosok bagi orang Ustaz.
Tunjuk. Ustaz pegang. Tunjuk tangan main sini. Tengok. Okey. Tangan juga. Selama kening, kalau ada tetamu mari tak pernah pergi cabut. Tapi itulah memang parok lah Ustaz Said ni. Ustaz duduk Ustaz. Masya Allah. Bila Ustaz Said dah start enjing, dah start dah kuliah, dah start program dia, susah dah nak ada masa gini. Jadi kita ambil peluang terus. Masya Allah. Jadi kita nak tanya pada bonda ni. Tak apa, nak tanya bonda dulu, Hajah. Hajahku. Mokku. Okey. Ya, mokku. Berapa lama dah pencen? 2 tahun 2017 pencen. Baru lagi, bukanlah 5 tahun. Masya Allah. Anak berapa orang? Anak 3 je. 3 ni anak sulung. Anak sulung. Anak sulung nikah umur berapa dulu? Tanya anak. Nikah umur berapa? 21. 21. Dia tak sabar nak ke saya ni. Allah. 21 tengah belajar lagi. Ya, saya Siapa pinang? Siapa ngorak siapa? You dok dadang ni. Siapa ngorak siapa? keluarga mengolah keluarga. Ni adalah aturan keluarga. Masa tu redha je lah. Terpaksa je lah. Tak kenapa. Sungguh tak kenapa. Tok. Ustaz pun Dia hak nak sayanya. sungguh-sungguh. Alhamdulillah kita aturan keluarga lah. Masya Aturan Allah. keluarga alhamdulillah. Jadi bila temu tu, tengok tu. Bukan senang tau. Sekarang ni aturan keluarga setuju pasal. Tapi dan tak jatuh cinta sebelum nikah? Oh lah, lepas jadi tu jatuh cinta selalu lah. Bila Lepas tu jadi. risik tu. Lepas jadi tu Aduh, Dia okey. bocor rahsia kita pula kat sini hari ni. Sebab kita tahu ni pasangan ni, Ustaz ni selalu menonjolkan ke menunjuk-nunjuk tak. Sebenarnya memberikan contoh kan. Inspirasi betul. Patut interview pengantin baru. Tu lah. Tapi pasangan dia balik Kelantan. Dia tengah sedih kan nanti dia sasur banyak. Okey. Jadi Masya Allah, Ustaz kadang dia tunjukkan tu untuk beri inspirasi suami isteri begini-begini kan. Jadi bila start tunang, start risik tu, hati tu sebab bukan senang kan dijodohkan, berbunga ke lambat berbunga. Tak tahu nak kata. Masa tu Sebab Ustaz Ustaz ni jauh. Masa tu Ustaz di Yaman. Saya dekat UM. oh gitu. Jadi lepas tu nak berpisah. Oh dah pisau. Tak jumpa, tak ada dating-dating lah. Balik daripada Yaman tu kahwin. Berapa bulan lepas Yaman? Setahun. Lama. Sabarnya Ustaz. Saya berani bertunang. Saya berani bertunang sebab saya tahu saya duduk jauh. Kalau duduk dekat saya tak berani. Betul. Nak nikah selalu. Sebenarnya kan saya lepas je tunang 2 bulan ke sebulan saya pergi belajar Mesir. Lepas balik Mesir, tak sabar dah. 2 bulan je, 3 bulan nikah. Betul, lebih kurang. Lebih kurang Masa duduk jauh masa jauh kita beranilah bertunang Ya, sebab betul. jauh. Ya. Kalau dekat tu kita kata tu selesai kahwin lah. Tapi balik lama kau nak ke nikah setahun. Tak balik tu 2 bulan tu kahwin. Setahun. Oh lebih kurang. Speseng ni. Saya balik Malaysia saya balik bulan 2, bulan 4 kahwin. Okey. Saya bisik tanya dia. Ustazah, saya bisik tanya dia. Umi tak tanya ke kahwin ni abang kerja apa? Dia kata tak pernah tanya kerja benda. Tak ada kerja ke? Balik tu mesti tak ada kerja kan. Lebih kurang kami, saya balik Mesir tak ada kerja lagi. Ni tengah belajar buat master. UTM. Dia kan ambil chemical. Lepas tadi dia sambung master dekat UTM. Jadi sama juga. Tapi sebenarnya sebab kita ada mak yang faham tentang bagaimana hubungan tu kena cepat halal dan bukan memandang dari segi nombor 1 dari segi apa ni material. Yang penting orang tu ada agama. Kerana Rezeki dari Allah belaka. betul rezeki daripada Allah belaka. Kemah lalu tubik rezeki memang daripada Allah belaka. Bila kita yakin, kita tak letak syarat kalau nak nikah kena ada ni dulu, kena tak. So rezeki semua daripada Allah. Dan dalam aku yang penting ilmu. Lepas orang tu ada agama. Bukan letak syarat ustaz dulu kan. Dapat ini. Betul kan? Kita nak tanya makku kan. Bila boleh natu macam Ustaz Said ni kan. Apa kelebihan natu ni?
Ha, benda lebih Ustaz. Setuju lah. Nanti bahaya. Ya Allah, tengok. Mak tua pun takut nak jawab. Natu ni macam menakutkan sungguh lah. Dia sound direct tok tua dia. Tapi kau Ustazah, sayang dia pada menantu lebih pada anak macam. Anak berasa gitu. Rasa gitu macam sayang lagi. Sebab itulah tudung pink, baju pink. Tengok. Tengok tudung sama dengan baju. Tapi belah ada. Belah dia cover. Ya Allah, sampai ke tudung dengan baju Natu pun sama. Isteri belah-belah je. Masya Allah. Tapi yang betul po, sayang isteri, kena jagalah orang yang telah melahirkan isteri tu kan. Apa kelebihan Ustaz Said ni? Nak bocor rahsia pun boleh. Dah. We say dua je. Apa kelebihan ni supaya boleh jadi inspirasi kepada menantu lain, nak jadi menantu yang disayangi, sikap apa yang perlu ada? Ya, suka mengembirakan. Suka menggembirakan. Contoh, Sebab tengok aku gembira sama. tengok aku gembira seumur. Hebat. Tepukan gemuruh pada Ustaz. Tengok. Okey, bukan senang tau. Bila Siapa yang nak buat menantu ni? kita memang Ustaz nak buat perangai gitu, lalu kita dulu ni kakak ni. Ustaz ni adik pada saya. Ustaz umur apa? Adik-adik. 38. Ustaz umur apa? 37. 32. Berapa umur Ustaz? Anak mak sulung umur 16. Dah samalah kita. Kita anak sulung umur 16 agak. Oh. Sekejap. Tapi anak sulung Ustazah Ustaz Tengku ni memang saya ingat sangat nama. Atikah kan? Betul. Ah, Hebatnya. ya. Atikah hak sulung, hak bosu Fatimah kan? Betul. Itulah. Hari tu duk ingat dah Fatimah sama dengan anak Saya ni. jadi ingat sebab Atikah tu nama arwah mak saya. Oh gitu. Fatimah, bukan arwah. Fatimah nama isteri. Jadi dua-dua nama anak. Anak sulung dengan anak bosor ada kain. Atikah tu arwah mak. Ya. Ustaz, nama Atikah ni dalam sejarah sahabat Nabi ada tak nama Atikah? Ya, jadi Ustazah akan ceritakan pada kita, Ustazah Asma akan ceritakan berkenaan dengan nama Atikah ni. Silakan Ustazah. Tengok tu. Saya moderator kan? Ustaz, cuba sebut sikit. Ustazah ceritalah, Ustazah cerita. Tak. Ustazah cerita untuk maklumat kot, nanti lah ramai lagi orang nak bagi nama anak Atikah, sebenarnya gini, Atikah tu kan macam nama moden. Pasal tak? Orang tak tahu rupanya dalam sirah Nabi ada 4 orang wanita bernama Atikah. Lepas tu, sebab itulah saya rasa hebat. Kalau arwah maknya nama Atikah, masa zaman tu dah ada orang bagi nama. Maksudnya tok tu kan? Bagi nama Atikah tu. Masa saya nak pilih nama anak, kita buka ensiklopedia sirah Nabi sebab nak cari nama-nama wanita yang orang tak tahu rupanya ada sahabat Nabi nama Atikah. Sebab itulah ada salah seorang nama anak tu gue jadi pun ada nama Atikah. Atikah ni, ada seorang nama Atikah ni, dia digelar, nanti kita tunjuk, dia digelar sebagai isteri para syuhada. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Atikah ni, dia nikah dengan hampir semua sahabat Nabi. Saya tak ingat, contohlah dia nikah dengan mungkin Sayyidina Umar, sahabat Nabi terdekat juga dia nikah. Lepas dia nikah, pergi perang, syahid. Lepas tu ada pula sahabat Nabi lain yang pergi pinang dia terima. Lepas tu sekejap je nikah, pergi perang, syahid. Sampai satu ketika Sayyidatina Atikah ni kata, cukuplah aku menangisi kematian para suamiku yang syahid. Maksudnya dia adalah wanita yang terhormat, sehingga kan dia selalu dipinang oleh sahabat-sahabat Nabi yang terdekat. Gitu. Itu salah satu kisah lah. Baru ni Ustazah, saya dengan isteri pergi beli barang. Ya. Kat Jaya, kat rumah tu beli barang. Cashier hak tu kita nak bayar tu, saya tengok nama Atikah. Masya Allah. Lepas beli semua, saya bagi duit raya dia. Saya kata sebab awak nama sama dengan mak saya bagi duit raya kat awak. Kita nak cuba buat apa yang Rasulullah kata, lepas meninggalnya mak ayah kita buat kebaikan yang berkait dengan mereka ni. Masya Allah. Biasanya Nabi sebut kalau dia ada kawan, Betul. dia ada saudara mara. Sajalah saya tengok, teringat benda tu. Tu saya nak bagi duit raya ke kak ni sebab akak nama sama dengan arwah mak saya. Dia macam,
Belinai mata kita sebab moga-moga dia doa juga untuk arwah. Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya saya nampak kaitan tu. Soalannya bila Ustaz buat sebab nama mak membuatkan Ustaz rasa nak memberi. Subhanallah. Jadi sudah tentu insya-Allah pahala tu dapat pada arwah. Sebab yang tercetus perasaan tu atas dasar nama yang ada kaitan tu. Jadi betul-betul apa saja. Kadang kita buat sesuatu kan. Kita tengok arwah ayah dulu buat gini, kita pun buat. Walaupun orang tu bukan melibatkan kawan ayah. Masya-Allah. Ada saham pahala dia lah. Ya. Ustazah, dia nak tanya Ustazah ni apa petua Ustazah susun jadual dengan anak-anak dengan dakwah Ustazah, dia nak tanya ke? Pada dia. Dia nak tanya sangat. Ustazah Dah, saya dah puas lagi tanya mak ni. Okey, mak dah bagi tahu. Makku dah bagi tahu ini mak mertua Ustaz Said. Bukan senang ya mak mertua nak masuk live kali pertama ke? Kali pertama. Ya, pernah masuk dah live Ustaz Said? Pernah? Dah lagi? Apa nak tu dah je ni bawa orang. Okey. Subhanallah tuan-puan sekalian, ini mak mertua Ustaz Said Nur Hisam. Ini isterinya, isteri sulung dan isteri bongsu. Kak lalu Ustaz, bongsu lalu. Gitu. Subhanallah, isteri Ustaz ni masa nikah dengan Ustaz buat tengah belajar ijazah masa umur 21. Dalam bidang tahun 3 dalam bidang pengajar Islam mana? Di UM. Pengajar Islam apa? Usuluddin. Lepas tu pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang di UM. Bidang Usuluddin, pelajar cemerlang. Sehingga kan ditawarkan terus sambung PhD tanpa master. Dan tawaran seperti ini bagi kepada pelajar-pelajar terpilih saja. Bukan senang ya. Bukannya terbuka siapa nak terus sambung PhD, tak. Dia akan pilih pelajar-pelajar tertentu. Jadi Ustaz Said ni dia punya pilihan hati tu. Ini yang ketiga ni rakaman je. Rakaman je. Ini FB dengan TikTok. Dalam berapa capur dua ni? 2,000 capur dua ni. Alhamdulillah. Ramai peminat Mok Ustaz Said ni. Kita nak tanya rahsia. Bagaimana satu pun tak pedah. Susah hati. Mendidik anak kan, sebab ramai anak boleh masuk ni, ramai anak sini, tapi bagaimana anak tu walaupun kadang mok ni dok tekan pun. Kena cemerlang, kena target, kena disley, kena ni. Tapi bagaimana yang nak dapat anak yang dia sendiri nak buat sesuatu yang terbaik untuk bagi hadiah pada mak ayah dia, membahagiakan. Kita dengar makku kata satu dua rahsia ke? Saya tak pernah paksa anak. Cuma Tak boleh sembang je ni. Sembang je. Cuma nak suruh dia benda ni tuntut ilmu je. Ya. Sebab tu saya anak-anak yang dia yang sulung ambil Usuluddin. Ya. Okey, yang kedua? Yang kedua lelaki. Ya. Bidang orang lelaki lah ambil komputer. Ya. Bidang orang lelaki, budak lelaki ni dia berahi belajar. Macam dia ambil bidang kemahiran. Ya, betul. Yang ketiga ni alhamdulillah nak sambung PhD lah. Juga dalam bidang syariah. Masya Allah. Puan lelaki? Puan. Subhanallah. Masya Allah. Berkat doa Umi sebenarnya. Ya, betul. Umi tak putus-putus doa. Kita walaupun tak dengar dia doa, tapi memang dia doa. Memang tahu Umi ni seorang yang kuat berdoa. Kerana kesusahan mungkin. Ya. Dia ni Tunggal yang membesarkan Masya tidak. Allah. Benda ni daripada umur dia 5 tahun. Ibu tunggal? Daripada saya umur 5 tahun. Adik umur setahun. Kecil sekali. Allahu 6 bulan. Akbar. Besarkan anak seorang diri. Ayah arwah berpisah Tak hidup. pisah. Subhanallah, hebatnya. Ini adalah contoh Allah bawakan kepada kita seorang ibu tunggal yang hebat, yang kuat. Ustaz Said, saya baru tahu. Rupanya ibu ni ibu yang hebat, ibu tunggal, membesarkan anak seorang-seorang, 3 orang anak. Maksudnya ketika usia isteri Ustaz ni umur 5 tahun. Lepas tu yang kecil umur 1 tahun. Subhanallah Ustaz. Tengok tu.
Oh, ini bu. Dia nunggu nanti dia. Masya Allah, Natu pada ada beranak ni masa tu. Dah, nak ayatnya tapi Alhamdulillah, isi sebut kekuatan mak adalah doa. Sebab itu kadang-kadang bila kita ni kan ada semua, kita jadi kurang berdoa Ustaz tau. Maksudnya benda semua mudah, jadi kurang doa. Nak apa boleh itu ada, suami ada, anak semua lengkap. Tapi bagi orang yang saat tu hidupnya susah. Suami tak ada tempat bergantung. Anak ni lah kurang duit nak beli susu apa. Jadi berdoa tu jadi kuat dan khusyuk dan sungguh-sungguh harap, tak ada orang yang nak harap ke Allah lah. Itulah hakikatnya. Dia jadi nangis. Dia nak ajak pergi makan ni. Okay, nak buat tajuk. Saya bangun lalu. Sebenarnya sebagai meraihkan dan memang gembira sangat. Saya gerak je. Boleh sambung je. Boleh. Dah ada makan tak siap lagi. Saya tanya ni. Saya nak tanya tapi kan sambil-sambil gerak. Jom kita gerak. Sebenarnya nak bagi hadiah, pilihlah mana-mana hadiah buat untuk makku dan juga untuk Ustazah Fatimah. Ustaz Ayah dia acak dah. Dia acak dah ada dah pakai kedok. Kita umi tak makan. Tak Tu lah. Tu dia dah akal terlekoi dah akal. Betul kau Ustaz tau. Sebab Dia tak makan. 2 kali mari 2 kali beri. Tak ada bukti. Live Live pun kan tak ada Ustaz. Mana boleh tudung je. Tu kan. Okey, jadi selamat datang makku dengan isi tercinta Ustaz Said. Ustaz Said anak berapa orang? Tanya. Dengan isi pertama berapa orang anak? Tanya dia. 4 orang anak. 4 orang anak semana. Yang sulung 16. 16. Kiranya, masuk umur 21 nikah. Sekarang umur berapa? Saza. Dah 40 lagi. Oh, dia orang ni rahsia sungguh lah umur 40. 2 hari belum 40 pun 40. Saya lahir 83. Ustaz tahun berapa? Dia adik pangkat muka kat kamu Adik Ustazah lagi. Setahun ke adik 2 tahun? Setahun je. Oh, lahir 84. Kami beza setahun. Ustaz lahir? Saya lagi muda. Kan suruh dia orang yang tengok live tu teka. Ustaz muda. Jawab kat komen. Duduk lah. Ustaz sebaya kau, ketua dia saya. Saya ingat kan adik dia saya. Tanya Ustaz ke Fadli. Kalau tengok ke ubang nampak tua sangat dah. Ubang mana ada ubang. Kita ni kan kita kan muji orang. 47 mana? 47. Sesuai ingat 57. Sebutlah 27. Subhanallah. Mai sini mak. Makku Umi, panggil Umi lah senang. Okey. Panggil Umi. Masya-Allah Umi, sayang Umi. Wanita yang hebat membesarkan anak dengan berjaya ni, tengok ni. Anaknya PhD, anak yang ketiga pun sedang buat PhD, yang kedua tu ambil bidang komputer. Cabaran tu tak terungkap kata-kata tau. Sebab saya baru ni kan saya jumpa orang ibu tunggal, Masya-Allah. Dia kata sebab cabarannya kalau jadi ibu tunggal ni, kerja dah penat, balik dah dan bagi tumpuan pada anak. Jadi seolahnya anak tu memang serah kepada Allah. Kalau orang lain dia boleh cover. Dia tengah masak, mungkin ayah cover anak. Kalau ayah layan anak, mak pergi masak. Tapi sebab dia belaka, dia nak ke situ sini. Jadi itu yang banyaknya ibu tunggal ni, pengharapan dia serah jaga anak-anak, didik anak ni lebih kepada bergantung kepada Allah tu kuat. Tawakal tu kuat. Masya Allah. Okey. Gini, pilihlah mana-mana daripada atas sampai bawah. Macam tu. Maksudnya kita sini galeri memang ada daripada atas sampai bawah. Sekapur semua sampai stoken semua ada. Untuk saya tak ada. Ustaz, kita tutup. Untuk Ustaz kita tutup peluang. Kita kan masuk sila Masya-Allah. Okey, ini kan macam tudung peseng ni lah, tudung bulat. Lepas tu ada wak oning. Memang kita ikut je. Lepas tu ini telekom baru masuk, comel kan? Nampak tak? Ini memang kita custom made. Maksudnya bukan pergi beli borong wak alik tak. Beli borong lepas tu tulis daripada kilang lagi, contoh warna ni. Memang daripada kilang lagi. Kita dah letak siap-siap logo apa semua. Dan memang ni pilihan kita sendiri yang pilih. Apa kita panggil list. Apa panggil? List. Ya, kain berkualiti, boleh rasa high quality cotton dan juga sejuk. Tengok pilihan warna pun banyak. Ni kan warna jarang, turquoise. Kita nak mayan dalam rumah tak apalah warna-warni tau. Kalau segar ambil warna putih kalau nak gini. Jadi ini pun sama ni, warna biru ni antara jadi pilihan juga ni. Biru sendiri ada berapa warna biru. Ni pun comel. Nanti pilih telekor dan pilih baju. Memang nak beri hadiah ni dah.
Jangan banyak. Tak apa. Sikit-sikit je. Ni ada lagi yang jenis lain. Ni pun memang custom made juga ni. Sebab tu kita tak nampak, kita tak akan jumpa di pasaran kedai-kedai lain sebab memang tempahan khas daripada galeri Ustazah Asma. Saya sendiri pilih design, saya minta buat 2 lapis macam ni. Maksudnya ni kain lain bawah, lepas tu lapis lagi. Ni memang masa tu saya sendiri minta dengan pengilam buat macam ni design. Lepas tu kita pilih lace tu. Macam tu lah. Lepas tu telekong kanak-kanak, jom kita sepitah lalu. Nanti kita off lah ni. Oh, 2,000 lebih. Terima kasih banyak yang menonton. Dek, tolong ambilkan. Contoh kan, telekong kanak-kanak ni memang comel. Ya. Sebab biasanya orang dewasa je ada tudung ni. Okey, Dek. Kamu pun tak apa, yang tu nanti dulu. Ini, tengok ni, dajah-dajah kecil. Jadi yang ni pun custom made. Kita tepah dengan kilang sebab yang ni dewasa banyak jual tapi kanak-kanak tak ada. Contoh yang ni kan. Sama juga yang ni. Sebab dia jadi telekong ibu dan anak. Ini sama. Mana? Ni. Nampak tak sama? Jadi kalau ibu nak anak, nak telekong sama, anda boleh pilih warna apa-apa semua bagi tahu kita. Masya Allah. Contohkan telekong ni. Yang ni pun ada telekong ibu dan anak. Masa ada ibu ada anak. Ya, sebab ada orang nak sama pergi nak boria, pergi gaya boria, pergi masjid biar sama. Macam tudung ni kan. Kita memang terpakas dengan kilang dengan kain berkualiti sebab telekong kanak-kanak kadang-kadang tu orang barang orang gana panggil barang ikut dang, maksudnya ikut dang jahit, bahagian muka dok sedap sangat, kain biasa sebab orang kata budak-budak. Tapi kita hasilkan telekong yang berkualiti juga untuk kanak-kanak. Sebab ada ibu bapa dia cari hadiah. Dia nak bagi hadiah untuk hari lahir anak. Jadi hadiah mestilah yang terbaik. Gitu. Jadi kalau sebelah sini aksesori semualah. Sekar-sekar apa semua macam ni kan. Macam saya pakai ni. AH kan. Asma Harun. Memang kita buat handsock sendiri. Itu yang ada handsock AH apa semua ni. Gitu. Inilah ada. Ni tudung budak-budak. Anak paling kecil umur berapa? 6 tahun. 6 tahun puang Nuha tu kan. Jadi ni kalau Nuha mari ni lah baju budak-budak ada. Tapi kalau ingat saya dia boleh ambil ke untuk Nuha. Ni tudung anak-anak adalah. Kalau anak-anak Kak Asma memang mai ambil sini gitulah. Okey. Ni baju-baju blouse, baju yes, contoh ni baju kurung ni dengan kain. Ada yang raya, ada yang baru masuk. Sama lah ni kain learning ni, awak payah kedut ni. Tak payah gosok. Lepas tu ni baju-baju apa nama panggil? Orang panggil likra yang printed. Tapi labuh. Ini kalau tak melekat. Kalau rasa dia tebal. Betul. Sebab dia ada beberapa jenis sebenarnya. Ada kain ni bila kau lama dia jadi korang ngeri. Nipis je. Nipis lepas tu jadi labuh, jadi korang besar. Ya, betul. Jadi ni yang high quality. Dia kekal je lah gini. Lepas tu dia bukan, kan ada likra nipis melekat. Tapi ya, ni tebal. Dia jadi itulah. Masya Allah. Semua bab-bab syariah tu kita jagalah. Okey, kita tengok belah sini. Ini di antara favorite. Paling favorite saya adalah jubah ni. Orang panggil ini jubah gold. Okey, Dek. Pegang jap ni. Kelebihan jubah ni, tak pernah sambil-sambil Kelebihan jubah ni, dia ada kiri kanan poket. Poket kiri kanan. Lepas tu ini dia terus ada handsock sambung. Terus sambung gitu. Lepas tu dia cutting dia memang cutting apa panggil? Loose cutting kita panggil A cut. Bila A cut ni dia jadi flowy lah. Ini pun saya ambil galeri Ustazah Asma ni. Jadi yang ini siapa yang dah beli dia banyak repeat ni sebab kalau saya kata kain yang paling sedap kalau orang tanya, saya akan kata kain ni. Yang ni. Yang kedua kain ni. Ini pun ikat. Dia ni kosong simple. Sama juga. Yang ni pun kita buat ni. Terus ada handsock. Siap so. Jadi ada orang yang tak suka rasa kepit sini. Jadi yang ni, dia gatal. Jadi dia terus sambung. Sekarang ni, lagi 3 hari ni, kita buat les ni. Berakhir 5 bulan. Anda tengok. Pergilah, mari tengok apa semua. Mana-mana yang ada les. Okey, ni laju-laju siang pula tetamu ni. Ini yang printer tadi, tapi kita buat jubah.
Sama. Siapa nak baju kurung ambil sini. Jadi siapa yang suka yang jubah ambil sini. Gitu. Sebab apa dia? Ironless. Ni memang ironless lah. Buatlah gana pun dok ni memang dok keduk. Masa buat baju kurung, macam mok-mok moci-moci orang tua kan. Kata Ustazah, buatlah jubah. Sebab senang dan selesa pakai jubah. Sebab itulah mula kita buat baju kurung gitu. Tambah jukung kita labur, bawah ada lutut. Lepas tu, kita buatlah meraihkan semua permintaan. Dan satu lagi jenis jubah yang betul-betul ironless. Ini super ironless lah. Kalau orang tanya mana yang langsung tak payah gosok langsung, saya kata yang ni. Yang ini buatlah macam mana pun. Gitu lah. Sebab itu masa pilih kain ni, supplier kata betul ke Ustazah nak buat kain ni antara kain yang mahal. Boleh nampak lah kualiti dia tu kan. Tapi yang ni kalau saya basuh, saya adalah ambil berapa lah, basuh mesin, dia memang gitulah. Tengok dia jenis, dah ubah. Okay. Lepas tu adalah kita orang ganung kan. Adalah ni baju batik. Dan ini abaya. Ini abaya paling laku yang ni. Ikat, lepas tu kan comel ni lah. Dia ada sikit tu. Saya pun ada ambil berapa helai. Staff saya tengok paling ramai suka pakai yang ni. Sangat selesa. Ya. Ni nak ngadi ni bahaya. Duduk berdua ni bahaya. Tu lah. Jangan bagi duduk berdua. Memang tengok jap set lelaki ni. Bahaya duduk berdua. Kita mengadu lagi. Ustaz duduk. Tengok bila berkumpul encik suami. Ustaz duduk lah. Bagaimana mendidik anak-anak kita bincang. Ada mengumpat isteri ke? Bagaimana mendidik anak-anak kita duduk bincang. Ke ada berkongsi tip-tip bagaimana nak menambah tambah rezeki keluarga. Alhamdulillah. Menambah bahagia keluarga Menambah macam mana? keluarga lagi menambah. Bahagia keluarga macam mana? Okey. Ada bukti. Ada bukti. Tu inner tu dia pakai masa mana? Tengok dia buah tajuk. Orang lelaki memang tak akan selamat kalau dia nak cuba buah tajuk. Orang perempuan dia fokus. Dia akan ninggak. Ustaz, you cakap pasal benda tadi? Ada. Nanti kita bagi bukti. Tukar report. Dia kan sebenarnya suami saya soleh. Bila jumpa dengan Ustaz Said ni Solehah. Saya memang saya tak boleh biar. Kita duduk dengan Ustaz Tengku Fazli duduk cerita tentang perkembangan hak buat pondok mana? Pondok Hijrah Village. Apa dia panggil? Tengok. Hijrah Village. Nak sebut pun macam apa ni gagak. Nampak sangat tak betul. 100 unit pertama pondok ni bila siap Ustazah? Tengok takkan berjaya ubah tajuk. Subhanallah. Saya memang rusing bila suami saya duduk lama dengan Ustaz Said. Sebab takut ada ajaran-ajaran yang tak sepatutnya diajarkan, yang perlukan tapisan pada isteri. Ustaz Azmi ke takut tak apa lagi. Masa bujang dulu Okey, kita dengar sikit ulasan daripada encik suami. Subhanallah, apa sebab dia kata dia orang bincang apakah tip untuk menambah mendidik anak. Jadi bincang apa tadi, didik anak macam mana? Panjang tu. Satu lah. Ustaz Azmi bagi tip tu. Ustaz Azmi tak ada anak lagi pun dia dah share dah. Share dah. Banyak share dah. Didik anak macam mana? Tahani macam mana. Kena buat dengan anak-anak dia sebut tadi lah. Itu je lah. Nampak tak mereka sedang mereka-reka cerita. Jadi jom. Itulah. Okey, kita nak cerita ni sebenarnya. Antara buku yang dijual di galeri Ustazah Asma, ini bukunya. Boleh cah tak? Boleh cah tak? Siapa ni penulisnya? Atas tu Ustaz Syed. Sebenarnya sebut Syed Said. Tak, sebab ada orang sebut Syed, ada Said. Macam tu Said. Jadi subhanallah. Ustaz keluar berapa puluh buku dah? Berapa buku dah Ustaz keluar? Ustaz ada berapa buku? Ni yang ketiga. Ni yang kedua. Ada 3 utik. Capur buku lali, 5 lah belaka. Okey, ini ada buku yang kedua. Sekarang dah ada terbit buku yang ketiga. Dan buku, insyaAllah, ya. Sebahagian buku ni, saya Fatimah yang tulis, boleh tanya dia tentang isi buku tu. Buku ni Itu pun dia cakap. Okey, subhanallah, kita boleh tengok. Dan buku ni boleh beli melalui kami sebab kami memang ada jual. Tajuk dia Apa Khabar Hati.
Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham dengan isterinya Ustazah Dr. Sharifah Fatimah. Okey. Ustazah, boleh saya cerita sikit apa sebenarnya isi kandungan dalam buku ni? Sebenarnya buku ni tak adalah ni sangat biasa je. Memang. Kita nak share pasal buku ni. Kita boleh tengok buku ni memang ada dijual di galeri kita. Okey, ini adalah bahagian buku. Bahagian buku, kalau siapa yang datang ke Ustaz Asma di sini ataupun Terengganu memang ada bahagian buku. Siapa yang melalui Shopee ataupun website kita pun ada jual buku. Okey, Ustazah cerita sikit. Tajuk apa khabar hati ni pun kita kena take note setiap hari. Sebab kita kena tanya khabar hati kita setiap hari. Okey, doktor cerita, doktor ngadak sana, saya ada orang nak tanda tangan jap. Boleh. Ustazah segan lah. Boleh. Okey. Ustazah cerita sikit. Ustazah duduk sini lah. Sebab beg Ustazah tu berat. Tak apa. Biar. Boleh je. Ustazah Asma ni, saya malu. Saya tak biasa cakap depan kamera apa. Saya tulis berdua dengan Ustaz. Buku ni saya tulis artikel-artikel pendek-pendek je. InsyaAllah bahasa pun mudah-mudah je. Tentang hati untuk semua orang, bukan untuk tentu sahaja orang dewasa ke kanak-kanak ke. Dia boleh baca je semua ni sebab dia berkisah tentang hati kita. Kita nak tanya khabar hati setiap hari biar hati kita tu sentiasa baik setiap hari. Jadi dalam ni ada kita cerita tentang muhasabah. Kalau kita ditimpa musibah, macam mana kita nak muhasabah. Lepas tu macam dosa-dosa yang kita buat, sebenarnya dosa tidak menghalang pun untuk kita bertaubat. Sebab pintu taubat sentiasa terbuka. Dan banyak lagi lah dia bercakap tentang cara nak menjaga hati. Saya rasa tu cukup. Mana Ustazah tinggal saya dengan mic ni bahaya betul. Boleh dapatkan buku ni dekat galeri Ustazah Asma. Alhamdulillah hari ni saya dapat peluang datang sini. Hari tu pertama kali jumpa Ustazah dekat Mekah. Alhamdulillah. Masa buat haji. Lepas tu rasa tak puas. Sebab sekejap sangat jumpa. Lepas tu Ustazah pun ajak datang sini. Dan Alhamdulillah hari ni ada rezeki kita sampai sini. Boleh tengok lah. Ni first time lah saya datang ni. Masya Allah. Lawatan sebelum ni, sebelum saya datang ni, saya baru tahu ada yang ada Ustazah, ada keluarkan. Betul, air mineral. Dan selama ni saya kata, selama ni kita punya jenama lain, bukan Bumi Putra. Betul. Dan saya kata, apa salahnya kita membantu Support kan? support. Macam air mineral dah biasa minum kan air mineral kita? Saya dah rasa. Sedap. Okey. Sedap. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya testimoni saya husband. Kalau dia kata okey, saya terus. Alhamdulillah. Dia Sebab kata masa okey. saya nak pilih air mineral ni, bukan semua rasa yang sedap. Ya. Perasan tak? Ya. Sebab ia bergantung pada sumber air yang kita ambil. Masa saya nak pilih sumber air mineral ni, kita pergi banyak kilang. Kilang ni bagi kita rasa kilang ni sebab di mana kilang tu buat, di situ dia gali tanah kedalaman 500 meter, berapa ratus meter tu kan. Jadi sumber air ni kenapa berbeza rasa? Sebab ada yang daripada hutan yang menghijau, ada yang sumber air yang tak jauh daripada bandar contoh. Kalau sumber air macam air yang mahal-mahal tu kan, dia daripada pegunungan. Itu yang air mineral pun ada harga berbeza. Jadi air mineral kami ni, Dek tunjukkan air mineral kita ni. Replika ni. Sebab saya beli satu botol, saya bagi suami. Saya dah minum dulu. Saya kata bagi suami rasa. Kalau suami kata okey, kira okey. Alhamdulillah. Masya-Allah. Suami saya kata okey, kami terus kira insya-Allah akan jadi pelanggan tetap. Subhanallah. Sebab memang kami minum mineral. Mineral. Ya, Ya. selain Zam-Zam susah. Betul. Dan kebetulan tahu ada Zam-Zam, terus masa tu pun saya beli untuk kakak saya. Ya, air zam-zam memang susah. Sebenarnya antara inspirasi saya buat warna purple ni, perasan tak tu aja kalau kita pergi Mekah, kat sana air mineral banyak warna purple. Dia warna purple. Kalau kat sini kita biru lah banyak, biru hijau. Tapi bila saya pergi buat umrah, saya kata, ya Allah, ada berapa jenama air mineral sana memang warna purple. Jadi balik tu
saya kata kita kena buat air mineral dan warna purple warna kegemaran. Kalau kita tengok tulisan dia adalah Ma'un masuk air. Kita tulis Ma'un air. Kebetulan nama saya Asma. Jadi macam ngam lah juga. Ma'un air. Lepas tu air mineral semula jadi instruksi oleh Ustazah Asma. Dan cuba tengok di belakangnya kita ada tulis adab minum air. Adab minum air. Duduk, minum sikit-sikit, sekian-sekian. Seteguk. Lepas tu minum air dengan perlahan. Kita ada gambar. Kita masuklah unsur Islamik tu. Ada logo halal apa semua. Jadi air ini adalah air mineral yang berkualiti tinggi daripada sumber air yang yang terpilih. Bukannya kita cari kilang paling murah. Sebenarnya ada lagi kilang yang lebih murah yang kita boleh jual dengan harga murah. Tapi saya kata saya tak sedap rasa air mineral tu. Jadi saya kata yang paling utama saya nak air mineral tu sedap diminum walaupun jumlah yang banyak. Sebab saya juga minum air mineral. Sebab orang yang banyak bercakap, dia kena jaga kualiti suara tu, kena minum air mineral. Kalau air kosong, air biasa jadi cepat dahaga dan cepat serak. Ramai pula ni cuba tengok. Nanti kita ambil gambar. Saya akan ambil gambar dengan semua. Masya, saya nak tulis sejak autograf. Okey, ni pen ni. Okey, nama Tuan Haji siapa? Tuan Haji Hishamuddin. Tuan Haji Hishamuddin. Saya biasa akan tulis macam ni lah. Hishamuddin Mansur. Okey. Nama Hajah Tengku Yasmin Tengku Ibrahim. Masya Allah. Tengok Tuan Haji Hishamuddin Mansur love dengan Hajah Tengku Yasmin. Sedapnya nama Tengku Yasmin binti Tengku Ibrahim. Panggil saya guna Yasmin Ibrahim aja. Ya, betul. Subhanallah. Saya mendoakan Tuan Haji Hishamuddin Mansur sayang Hajah Tengku Yasmin sampai syurga. Amin. Amin. Sekeluarga tanpa dihisap, tanpa diazab, insya-Allah. Okey. Dan kami juga nak ucap terima kasih kerana sudi bersama dengan perjuangan kami. Ia adalah perjuangan kita, bukan kami dah, kita semua. Sebab kita sama-sama menanam apa yang Allah beri rezeki di dunia ni untuk dituai di akhirat melalui wakaf di perkampungan Al-Hijrah. Kan ada yang wakaf ladang ternak, ada yang wakaf pendidikan melalui kelas-kelas percuma yang kita buat. Subhanallah. Subhanallah. Hajar ni selalu ikut, berpindah daripada Labuan ke Negeri Sembilan sekarang, di kampung suami. Jadi duduk Kuala Pilah ke duduk Saya di sekitar? Seremban, Taman Pancu Jaya. Oh, dekat je Taman Pancu Jaya. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga berpencen dalam keadaan bahagia, sihat walafiat sehingga husnul khatimah. Amin. Okey, jom kita ambil gambar. Boleh ni. Kamu ya. Jom kita ambil gambar. Boleh. Apa ni encik suami? Doktor dengan mak pilih dulu. Lepas tu kita nak pergi ke rumah pula. Saya ni kebetulan ramai lagi juga yang nunggu. Ya, staff tolong bantu doktor dengan maknya pilih. Encik suami, ada orang berhajat ambil gambar sekali. Jom kita duduk sini. Cukup. Meh, duduk. Boleh je buka. Masya-Allah, ini pasangan bahagia. Ini kan saya rasa kena ni. Alih. Okey. Rizki dapat jumpa. Ni pun ada pasangan suami isteri juga ni. Masya Allah. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nak buat love kita. Pandai. 1, 2, 3. Kena buat juga. Tengok suami dia buat. Abang kena buat. Buat. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Sama. Jumpa lagi. Barakallah. InsyaAllah sayang. Saya hajah kerana Allah. Alhamdulillah. Okey. Ya. Kan. Allah makbulkan. Dek, nanti dulu ada lagi meh. Jom Ustazah, dia saya ambil. Boleh, silakan. Masya-Allah. Waalaikumsalam. Saya pun seronok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada mana? Jauh. Ya, aku memang datang sini nak jumpa Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah makbulkan. Sedangkan saya nak galeri bukan saya selalu ada. Kadang sebulan sekali, 2 saya minggu redha sekali. je. Saya pun ada tak ada tak apa. Lepas tu suami pula setuju. Setuju. Datang dari Melaka. Okey, kita Ya, ambil gambar saya dua dari dulu. Melaka.
Okey, ke? Dulu kami duduk Terengganu. Oh, tu beres tu. Okey. Jom Tuan Haji, jemput sekali. Apa Gong Badak dulu. Encik suami jom. Amir mai kat sini sikit. Ustazah tak sanggup. Masya-Allah. Bang Badak lama tu tak? Oh, dekat lah dengan rumah saya. Ya, kami Dah kenal tak kedai nasi ayam Batu Nang Haji kira? kenal belaka. Tu kedai ayah kita. Tahu tak? Dia kenal Ustazah punya ayah. Saya sekarang kerja dengan MB dulu masa Bang Mohtar. Jadi kenal lah Haji Handphone. Agung, ayah saya. Handphone bang. Kenal. Masya Pengambil kan Allah. adik. Maksudnya ini. Itu kan tu ni dia punya tu ya. Betul kan? Adik Ha. Dengar tak? Walaupun pasangan ni dah berapa tahun kahwin? Saya dah 34 tahun. Perempuan ada 4 cucu. Pak cucu. Tapi saya dengar suami dia panggil isteri dia Yang. Anak yang tua tahun ni 30. Kan nama Mariam. Tidak, nama saya Aminah. Jadi Yang tu sayang ah. Memang suami akan panggil sayang. Oh, romantik. Terbaik. Jom, main tengok depan. Okey. Jadi kita buat love ni. Pandai tak? Tak pandai sangat. Memang saya buat kursus ni. Baklo ni buat kursus. Oh ya. Duk betul. Okey, meh. Ya Allah. 1, 2, 3. Okey. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya nak minta betul-betul. Boleh. Moga bahagia sampai ke syurga firdaus sekeluarga. Cucu dah ada. Nampak muda lagi. Dah berlambat dah. Itulah, Alhamdulillah. Okey. Saya tempoh je hari ni. Saya ingatkan ada Ustazah, ada lah tak ada. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau ada rezeki, InsyaAllah jumpa. Subhanallah, Alhamdulillah. Syukur. Dah berapa kali datang sini? Baru ni pertama kali. Pertama kali lepas tu dah jumpa. Ya Allah. Rezeki kita bersama. Sebab daripada dulu nak datang daripada tahun lepas tak dapat Betul, Ustazah. Alhamdulillah. Okey, yang ni sebab kita Minat sangat. Minat sangat Kak Ustaz. sayang, saya pun sayang Hajar. Okey, nama suami Haji. Muhammad Nazri bin Abu. Saya tulis Haji ya. Ya. Haji Muhammad Muhammad Nazri, Nazri bin Abu. Nama Hajar Nama saya Aminah. Love dengan Hajah Aminah. Masya Allah. Sampai syurga Ya Allah. sekeluarga. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Biasa tulis gitu. Amin. Kan itulah nikmat yang sebenar dengan anak cucu, ibu, ayah, adik, beradik semuanya. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Ya, inilah doaku. Ini adalah himpunan doa Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, pun boleh didapati daripada galeri Ustazah Asma. Subhanallah, himpunan doa yang telah disusun oleh Al-Fadil Dr. Zulkifli Muhammad Bakri. Tak silap saya, masa ni disusun ketika Dr. Zul dalam wad ke macam tu, ada kisah dia ni. Tapi himpunan ni adalah doa Rabbana apa semua, memuatkan doa-doa yang masuk setinggal mengurangkan penjelasan kepada setiap doa. Ada tulis tarikh. Betul. Okey, penting. Oh, teliti ni nak tarik ni. Memang betul. Hari ni berat. Anak Arung Taib kau. Itulah. Allah, Harun Ismail. Ayah saya Harun Ismail. Okey, hari ni tarikhnya berapa Muharram? 5 ke 6? 5 Muharram 1444 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 22. Subhanallah. Tulis bahasa Jawi sikit. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama. Banyak-banyak ya I love you so much. Masya Allah, sayang. Okay. Okay, Ustazah. Subhanallah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Masya Allah. Ya. Okey, jadi kita ada lagi pasangan seterusnya. Alah, Masya Allah, comelnya. Ini kawan ke? Adik saya. Okey. Ya, ini kakak. Ini adik. Ini suaminya. Silakan Tuan Haji. Kita dua dulu. Nak buka emas kejap, senyum panggil ustaz. Ada pasangan lagi Kali ketiga datang pekan kot. Tak dapat jumpa dah. daripada Pekan Pahang. Nak jumpa. Jauhnya, Masya Allah. Okey, kita tengok dekat suami dah ambil gambar. Dah ambil. Lagi kali saya duduk sini tu betul. Ketul, subhanallah. Jauh mari. Okey. Pergi mau adik ipar Oh ya, ni adik ipar sini. dah 3 pagi dah sini. 3 pagi. Betul dah ada cakap Ustazah kat sini ya. Ya. Bunyi apa tu? Ustaz Azmi punya tu. Okey, mai Tuan Haji. Mai sini.
Okey, Encik suami meh. Masya Allah. Cucu ada dah ke? Dah 14. Oh, 14 cucu. Dua-dua sihat, Allah bagi. Alhamdulillah. Nampak ceria, bahagia, comel lotai. Jadi jumpa Allah. Nanti kita ambil gambar dengan adik ipar pula. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, mari kita buat love. Jadi. Gini. Kita kena buat belaka jari gini. Lepas tu buat rekod. Okey. Gitu. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah pasangan ini, seluruh keluarganya. Fil jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya syukur firdaus fil hisab tanpa azab. Ya Allah, limpahkan rezeki yang barakah ya Allah. Dan ya Allah, lindungi daripada segala mara bahaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama. Jumpa lagi meh dengan adik ipar. Subhanallah. Okey, sebelum kita menamatkan, mari kita tengok. Ni kita ambil gambar 3 orang dulu. Muncullah suami pun sporting Sampai pasar ni tak dari pasar. Tak apa. Satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Okey dah. Okey. Masya Allah. Okey. Jumpa lagi Hajar. Dan kita tulis ni nak tanda tangan. Okey. Subhanallah. Memang dia sini dia. Okey. Wahai wanita yang kedatangan haid, bisa bersedih. Sebenarnya ini adalah hikmah amalan zikir buat wanita haid. Sebenarnya tak semestinya haid. Tak haid pun boleh baca lah. Tapi sebab ramai juga wanita haid ni kan, dia tak ada buku khusus dia zikir ke. Jadi kita pun himpunkanlah doa-doa yang boleh amalkan, zikir-zikir yang dia boleh diamalkan dalam buku ni. Okey. Nama siapa? Durina. Zurina. Ini okey. pengikut setia ustazah ni. Masya Allah, makasih Pak Zurina. Okey, saya tulis I love you sebab buku banyak, kita buat ringkas-ringkas ya. Okey. Okey, barakallah. Moga Allah memberkati. Okey. Tiada hari berlalu tanpamu. Ini berkenaan dengan Al-Quran. Subhanallah. Sedap nama Durina. Nama Hajar. Zurida. Saya tulis apa tadi? Zurida. D. Zurida. Okey, Puan Zurida. Okey. Macam tu lah, tulis laju-laju Dah ini untuk Nama awak sekali. ada nama ni juga, Hajah juga. Ke nama adik belakang ni? Nama adik lah. Buat nama, buat Puan Hashimah. Okey. Okey, satu lagi yang punah doa. Pilihan selepas solat. Buat Puan Zurida love dengan Puan Hashimah. Dua beradik sampai syurga. Semua beradik. Okay, I love you. Ustazah Asmat dengan love tak boleh dipisahkan. Okey, alhamdulillah. Jumpa lagi. Ada sumbangan sikit. Okey. Subhanallah. Rancang ni, kalau rancang bukan macam ni nak bagi. Subhanallah. Rumah apa tu? Ya? Untuk hijrah, perkampungan hijrah. InsyaAllah. Tapi datang sini bilang tujuan. Faham. Datang mengejut tanpa plan. Adik tengok dalam Live tengah ada kat sini. Ya. Ya Allah. Tengah datang, alhamdulillah. Semoga apa yang diwakafkan, harta di dunia, Allah akan lipat gandakan menjadi harta yang kekal di syurga. InsyaAllah kami akan amanah dengan sumbangan yang diberikan. Kami akan membangunkan untuk pembangunan ummah. InsyaAllah kasih bersama dengan perjuangan. Ini perjuangan kita bersama. Ya. Subhanallah. InsyaAllah kalau ada aku jumpa lagi ya. Ya. Azhar. Alhamdulillah. Bertua hari ni. Saya lagi berdoa. Saya lagi seronok. Alhamdulillah. Kasih sangat ya. Ya, sama. Okey, ini untuk masuk wakaf tu ya. Okey, alhamdulillah. Suasana kat luar hujan. Okey. Sila tengok-tengok. Masya-Allah. Okey. Alhamdulillah, muslimin-muslimat. Sebenarnya untuk sempena sale awal Muharram ni, kita ada buat beberapa combo. Ada combo buku, ada combo dengan tudekong,
ada combo dengan ni telekong untuk combo set kanak-kanak, ada telekong kanak-kanak, ada kurta, ada buku-buku pilihan yang sesuai untuk kanak-kanak. Sama juga ni dengan ada apa kita panggil kotak dia, dengan siapa yang nak jadikan telekong ke, kita boleh pilih, boleh tukar-tukar. Assalamualaikum Tuan Haji. Masya-Allah. Datang dengan siapa? Ada rumah? Anak-anak, Masya-Allah. Daripada mana? Oh, Kelantan. Gana betul mari. Saja nak mari. Jale-jale. Masya-Allah, Allah Akbar, jauh tu. Meme pindah sini dah ke? Meme duduk Kelantan? Duduk di Kelantan. Pecen dah ke kan? Pecen dah. Tu yang alhamdulillah Allah bagi masa boleh gerak dah. Kalau hijau tak boleh mari hari gini ni. Dah. Subhanallah. Jadi anak-anak tak masuk? Ada di luar. Ada di luar. Masya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Ni kali pertama mari singgah kan? Apa ni, Ambo boleh kecek Kelantan. Sebab dulu sekolah Mak Hak Kota Baru. Okey. Kok Mak Hak Jalan Mebau tu, 9 tahun situ. Sebab tu sekolah Pulau Melaka, sekolah Tok Guni Aziz, Darul Anwar. Tapi situ setengah tahun je. Lepas tu pindah ke Mak Hak. Lepas tu nikah suami orang Besuk ke? Besuk kecek Kelantan. Itulah boleh kecek Kelantan. Masya Allah, barakallah. Jadi macam tadi kita tunjuk kan, kita ada air mineral, lepas tu kita ada himpunan kurma, makanan-makanan sunnah yang kita ambil direct daripada kebun yang kita pilih. Samalah ni. Kalau siapa yang tak itu sangat Datuk. Oh ya. Oh, ini Datuk Hadinya. Ya Allah, tadi sebab kita tak kenal orang, tapi Ustaz Azmi duk sebut Datuk Hadi nak mari, Datuk Hadi nak mari. Bekas pengarah LPPKN. PLKN. Subhanallah, ini Datuk Hadi, orang yang banyak berjasa dalam pembangunan syarikat pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi macam-macam lah ni. Okey, subhanallah, Datuk Hadi. Jawatan terakhir Datuk? Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara. Masya Allah, Ketua Pengarah Jabatan Khidmat Negara. Kalau Datuk dah buka masuk, mesti ramai orang cam ni. Mungkin ramai anak-anak buah Datuk, staf-staf Datuk boleh cam ni. Ya, Masya Allah, kamu Amam boleh pegang. Datuk berapa tahun dah Datuk pencen? Saya bertugas 38 tahun sebagai pegawai takbir diplomatik. Kemudian pencen yang wajib tahun 2011. Wajib. Kemudian Masa tu umur berapa? Masa tu 58. 2011? Ya. Kemudian kontrak sambung lagi 3 tahun. Pencen yang betul-betul 2014. Masya Allah. Jadi sekarang umur Datuk kalau saya teka 63. 9. 69? Ya, 58. Betul lah, ya Allah. Okey, 69. Bayangkan Datuk umurnya live. Tak apa Datuk Tak apa kita live Umur 69, hampir 70, tapi gaya dan tenaga Datuk tak macam umur hampir 70. Ya Allah, sebenarnya antara tujuan Datuk Hadi untuk melihat perkembangan hijrah village show, perkampungan hijrah, pembangunan dan sebagainya. Kita sangat-sangat bersyukur dan mengalukan orang-orang yang ada ilmu, pengalaman, kepakaran. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang berpengalaman macam Datuk nak mencurah di mana kan? Subhanallah, Allah Akbar. Okey. Boleh buat macam model PLKN tu dalam perkampungan. Betul, nanti Datuk boleh bantu juga kami sebab kita nak bentuk dalam itu tempat untuk, kan kita nak jemput contoh dah nak Zohor ke? Boleh lagi. Kita macam ada perancangan, kita nak ajak contohnya gelandangan, remaja-remaja yang nak berhijrah, remaja-remaja yang macam terlanjur. Jadi bagaimana latihan-latihan sesuai untuk mereka supaya mereka ni yakin diri, kembali diri, benda-benda macam tu. InsyaAllah. Kita bincang. Ya, bantu benda-benda yang bagus macam ni, baguslah. Ya, benda yang tidak fikir sangat benda yang dapat
keuntungan segera kan. Betul. Yang kita nak apa yang berlaku selepas kita mati. Betul. So ini yang dibuat oleh Hijrah. Sebab tu saya datang sini. Daripada Kelantan jauh datang. Datuk sebab orang yang bercakap atas kapasiti pengalaman dan dah bertugas sebagai pegawai tadbir diplomatik PTD lebih 30 tahun. Sebab itu walaupun cakap sikit tapi maksud dia tu mendalam. Sebab bila Datuk sebut buat sesuatu untuk jangka masa yang jauh, bukan untuk segera. Sebab bila kita sebut kita nak bentuk remaja, kita bukan didik setahun boleh nampak terus. Bukan kita betulkan masuk kursus 3 hari dia berubah, tak. Itu jarang orang nak ambil tanggungjawab tu. Bila saya ada beberapa orang datang kan, lawatan-lawatan saya kata kita nak jemput gelandangan sini-sini untuk pindah ke kampung hijrah. Nak ubah mentaliti gelandangan bukan mudah tu kan. Sebab diorang ni kadang ada nenek, anak sampai cucu duduk di gelandangan. Diorang dah selesa macam tu. Jadi kita nak dia pergi keluar daripada circle tu kepada bekerja, usaha sendiri, tulang pak kerak tu. Lepas tu remaja yang telah dibuang keluarga, sebab pernah Jabatan Kebajikan datang. Dia kata macam ni, jaga sampai umur 18. Sebab itu anak ni bila dah keluar, itu yang terlibat dengan dadah sekian-sekian, tak ada orang nak jaga. Mereka ni memang dah dibuang keluarga contoh. Jadi ke mana nak pergi? Saya kata insya-Allah siap hijrah ni kita akan ada link dengan Jabatan Kebajikan. Mana yang dah cukup umur yang dah nak keluar, datang ke hijrah, perkampungan hijrah, kita beri mereka kerja. Sebab itu dalam tu nanti ada mini-mini kilang. Kita ada peternakan, ada pertanian, ada agrotourism. Sebab itu kita sediakan satu ekosistem dalam tu, yang mana orang yang menginap dalam tu dia boleh sustain. Kalau nak sayur-sayur ada, nak kambing lembu makanan ni ada. Mungkin beras je lah tak ada. Yang lain tu kita cuba biar ada satu komuniti yang boleh hidup di dalam tu. Dan waktu yang sama dia memberikan kepada keluar lah. Sebenarnya kan Datuk kita tahu Yahudi sendiri dia ada apa? Kalau Israel dia ada apa? Perkampungan dia nama? Dia kan dia buat daripada beratus tahun dah. Ada nama perkampungan Yahudi yang mereka bentuk satu, dia macam ginilah, idea Felda. Felda dia bentuk satu komuniti, dalam tu ada semua sekolah, pembangunan, tapi dia fokus pertanian. Jadi kita nak wujudkan satu komuniti yang begitu, tapi ada semua, bukan pertanian saja. Tapi kalau Israel, kalau Yahudi, mereka dah buat model tu dah lama. Dalam satu komuniti ada semua sistem ekonomi. Mereka berjaya bentuk negara ni, mereka bentuk pula kat negara lain, mereka bentuk-bentuk. Sebab itu daripada kampung tu keluar tenaga pakar yang ramai. Kita ada contohnya, ada beberapa profesor datang, dia kata biar matlamat, ramai yang keluar daripada perkampungan tenaga pakar yang boleh menyumbang besar di luar. Macam itulah. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Ya, Allah hantar Datuk Hadi ni salah satu Allah makbulkan doa. Allah Datuk, boleh Datuk share apakah rahsia cegah, sihat dan kuat umur dekat dah 70? Pertamanya cerita dulu saya datang ke sini. Sampai sini. Saya daripada Kelantan. Besok ada meeting di KL lah. Jadi saya dah bagi tahu Ustaz Hazmi, saya kata saya nak tengok kampung hijrah tu. Nak tengok sebab saya dah tengok dalam Facebook tu. Saya rasa benda tu jarang orang buat lah. Kan? Dan konsep tu saya seronok je. Konsep katanya nak bina, kemudian orang infak dalam tu. Ya, betul. Kan? Ya. Dan tinggalkan. Ataupun saya luaskan kerja tu kan. Jadi saya datang. So pagi ni itulah kata ke Ustazah, singgah dulu kat sini. Alhamdulillah. Cerita tadinya sorry. Pertama saya umur 69. Saya pegang betul konsep begini. Kesihatan ni tidak ada siapa boleh jaga kecuali Tuhan dia. Ya, walaupun pasangan lah. Pasangan boleh bagi tahu je, tapi yang nak menjaga kita kan. Daripada University Days saya memang beriadah lah. Itu satu. Dan satu boleh katakan hari-hari sampai sekarang. Contoh riadah yang Datuk buat sekarang? Jogging. Jadi yang mustahaknya berpeluh lah. Hari berpeluh. Jadi mana-mana saya pergi mesti saya bawa
kasut jogging dan juga dia punya set dia lah. Ada setiap masa. Saya pergi saya pergi mana-mana mesti ada. Dan saya usahakan supaya itu berlaku setiap hari. Itu satulah. Kursus ke kan? Ya, semua. Dan yang kedua, saya ikut ibu bapa saya. Ibu bapa saya, dia ajar Ustaz. Dia bangun memang belum subuh. Dia pukul 4 dia bangun. Dan Alhamdulillah saya pun daripada budak sampai sekarang tidak pernah tidak bangun selepas tidak tidur selepas pukul 5 lah. Itu yang mudahnya. Pukul 5 saya tak pernah tidur dari kecil sampai sekarang. Tak pernah tidur pukul 5. Maknanya belum pukul 4.30 kita dah bangun. Sebab di situ kita buat macam-macam. Saya dah buat macam-macam. Siapa dah beri dah Ustaz? Okey. Kemudian kita kena pegang kepada konsep bahawa lagi banyak kita tolong orang, sama ada kita minta tidak minta, sendirinya akan Allah tolong kita. Kan Ustaz lagi tahulah. Saya tak tahu nak sebut dari segi ayat Quran dan sebagainya, tapi itu prinsipnya. Bagi dekat orang. Apa kita ada, bagi. Ini yang konsep hijrah ni saya dah nampak. Kita bagi je. Apa yang kita ada bagi, yang kita tak payah minta, kita tak payah cari, dia akan mari. Kan? Tak payah minta, tak payah pergi cari, dia akan mari. Apa yang ada bagi. Kalau terutama yang kita punya time lah, time sekarang ni, time memberi lah. Bukan time menerima, bukan time mencari, bukan time menerima, memberi. Sebab apabila kita beri, tidak secara langsung kita akan diberi. Dah, itu macam tu, itu memang dah jadi amalan kita. Jangan fikir apa yang akan datang, kita fikir apa yang kita patut bagi. Nah, Ustaz, itu saya nampak itulah yang konsep dijalankan oleh kumpulan Ustaz. Jadi itu yang saya seronok tu, nak tengok juga tu apa yang dilakukan. Sebab tu walaupun saya sudah pencen, saya tidak pernah berhenti memberi. Tidak pernah berhenti. Memberi tidak boleh berhenti sehingga kita diberhentikan. Seluruh kehidupan tu memberi je. Patut memberi je. Kita fikir bagaimana cara nak memberi. Jadi selepas saya pencen 2014, sampai sekarang saya tidak pernah berhenti bekerja. Saya tidak kira dari segi berapa orang nak memberi, saya kira berapa banyak saya boleh memberi. Yang nak memberi kepada kita dia datang sendiri je. Tak payah kira, tak payah bincang, tak payah ambil kalkulator, tak payah. Dan itu saya rasa apa yang dibuat oleh Hijrah. Saya nampak lah. Jadi pegang pada konsep-konsep begitu. Tak tahu mari terkejut macam ni. Jadi kita begitulah. Jadi kalau insyaAllah setakat yang kita rasa kita boleh bersama, apa yang kita ada, kita pun tak ada, apa yang kita ada, kita tengok ya, insyaAllah sama-sama. Dia anak cucu saudara saya kahwin dengan adik Ustaz. Jadi situlah kami bertemu. Dan itulah Ustaz, saya ucap terima kasih banyak. Saya tidak sangka saya dikejutkan oleh secara langsung begini. Walaupun saya tengok secara langsung banyak kali. Tengok Ustazah duduk tengok kat sini, saya tengok je. Ingatkah ada apa-apa, tapi Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan saya nak seru pada siapa yang mendengar lah. Bagilah apa sahaja bantuan yang kita rasa kita boleh bagi. Sama ada pemikiran, tenaga, wang ringgit dan sekurang-kurangnya sokongan. Dah tengok pun saya rasa dah tak apa. Datang kat sini. InsyaAllah dengan cara begitu bukan sahaja mendidik kita, dan kita juga membantu orang dan kita mengajak terlalu ramai bersama. Dan terima kasih banyak pada Ustaz dan juga semua keluarga Hijrah, perkampungan Hijrah terutama. Saya nak pergi tengok selepas ini. InsyaAllah
Saya berharap dan saya yakin ianya berjaya pertolongan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih Datuk. Jadi kita perlukan satu perbincangan yang rasmi dengan Datuk sendiri, sebab idea tu penting daripada Datuk sendiri untuk kita melancarkan pembangunan tu. InsyaAllah kita akan jemput dan kita akan adakan, dan insyaAllah kita akan bersama dengan Datuk nanti di padang di tempat lawatan nanti, di perkampungan nanti insyaAllah. Datuk boleh lihat bagaimana perancangannya, termasuklah satu tempat yang dikhaskan dengan international school yang dirancangkan, yang diplankan dalam perkampungan tersebut, dan insya-Allah benda tu akan membantu juga membangunkan taraf akademik lah, pendidikan penduduk dan juga negara kita lah insya-Allah. Jadi insya-Allah memang penting idea pemikiran Datuk ni, pengalaman tu penting. Kita pun berbincang dengan Profesor Dr. Kayu sebelum ini, daripada Timbalan Menteri sebelum ini, mereka pun menyokong program ini. Cuma kita pun perlukan orang pengalaman yang betul-betul terlibat dalam lapangan ini. InsyaAllah pembangunan remaja dan juga masyarakat insyaAllah. Nanti kita akan jemput secara khas lah. Jadi Ustazah ni, Teruskan Ustazah. nah Ustazah nak ucap apa-apa pada Datuk. Macam mana? Datuk insyaAllah akan support. Ya, terima kasih banyak Datuk. Kami doakan Datuk sihat, kuat. Sama-sama kita, itu adalah projek kita bersama. Ini tak jadi projek kami dah. Kita dah guna perkataan projek kita umat Islam. Okay, insyaAllah. Sama. Terima kasih Datuk. Okey. Okey, kita tengok pasangan ni. Diorang nampak macam puasang dah. Tu lah. Kenal Datuk Hadi tu. Kenal Datuk Hadi tu. Dia bekas pengarah apa ni, PRKN apa semua. Itulah, tak tahulah. Ustaz Azmi ajak ambil gambar je. Tu kan. Itulah. Ni kan, Ustaz dah ada belum ni? Yang 4 khalifah ni. Khalifah Abu Bakar dia dah. Khalifah mana tak ada? Siap dah 4. Mana lagi, Dek? Ini ada siap dah 4 set. Yang baru. Sekejap, mana buku khalifah ni kan ada 4. Dia ada sekarang ni, kan hari tu saya dijemput buat perasmian sama dengan Tok Guru. Masa tu pesta buku. Masa tu dah siap dah 4. Ada Sayyidina Ali Saya rasa Saidina apa yang paling lambat? Sebenarnya ada 4. Nanti kita jom. Okey, meh. Bagi start sekali. Tengok follower Ustaz juga. Alhamdulillah. Jumpa sini dah. Okay. Gambar. Pihak asli. Betul. Dia jauh nampak. Baik. Nampak sikit. Ya, betul. Kalau gambar tak nampak kami edit dah besar. Dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu Fadli dia memang seling tak mau dah. Ya, saya kontrol. Lebih dia. Dah dia jaga. Gitulah. Backhand, isi dia backhand. Jadi. Okey. Kita nak tutup dah ni. Kesian pula dah lama. Saya cuma nak share antara baju yang menjadi remaja suka. Ni baju ni. Siapa yang ada yang beli satu, dia akan beli lagi. Cuma mungkin dia punya cutting labuh sikit. Kebanyakan yang kata dia macam besar. Labuh lah, tapi memang kalau orang yang tinggi sesuai. Sebab apa ni, ginilah cutting kita simple, tapi mesti ada poket ni. Lepas tu ada jenis kain yang macam ni. Cuba tengok. Adalah artis tu beli. Ada ni, kata selesa sangat kain ni. Macam special lah, nampak tak? Walaupun dia kosong, tapi dia ada satu, dia ada corak dia. Okay. Ini memang Sayyidina, ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali mana? Apa ni? Kita tanya Ustaz. Ustaz tak ada Sayyidina apa? Sebenarnya dah ada 4 ni. Masya Allah, ni bahagian buku tadi tu. Assalamualaikum Puan. Masya Allah. Ustazah, Ustaz tak ada Sayyidina apa? Kita nak bagi hadiah. Saya pun tak pastilah. Tu lah. Tak apa, nanti kita Abu Bakar dah ada. Abu Bakar dah ada. Jadi kita bagi yang selebihnya. Kena tanya dia. Tanya dia, okey. Tengok lembut je isi Ustaz Said ni.
Kalau kata saya lembut, isi usaha saya lagi lembut. Muatnya lagi lembut. Masya Allah. Okay, last kita nak tunjuk sikit apa ni, secara live ni. Ini produk ni. Habatus Sauda Brainy Kids, Habatus Sauda Brainy Kids dan juga Habatus Sauda Immune Energy. Dua produk ni. Pegang doktor. Subhanallah, dua produk ni sebenarnya keduanya adalah produk Ustaz Said dan juga Dr. Sharifah. Ini yang produk mereka keluarkan ni. Ada nama tak Ustaz Said ke apa? Tak ada Oh, dia tambah. Okey, sekejap Ustaz Said, mana Ustaz Said Tu Ustaz Said. Ustaz Said cerita sikit ni kelebihan produk ni. Dia kena dua orang. Okey, ini dua produk ni memang kita jual sentiasa ada dalam kita punya website, dalam punya Shopee pun ada. Dan perkenalkan founder bagi produk Habatus Sauda Immune Energy, Habatus Sauda Benikis, pasangan pengantin baru selamanya. Jadi cerita sikit founder. Founder produk. Lepas ni akan founder kosmetik pula Terima kasih Ustazah Asma. Alhamdulillah, sebenarnya saya dah sejak tahun 2014, saya lama dah lah duduk berniaga Habatus Sauda, zaitun, madu. Jadi duduk berniaga, Alhamdulillah lah. Feedback, saya sendiri dulu ada masalah resdung Ustazah. Jadi yang jadi sebab berniaga ni, saya makan Habatus Sauda, makan zaitun, madu, Allah bagi sembuh. Jadi flawless jadi. Flawless. Benda orang panggil glowing. Jadi isteri pula masa dia buat PhD tu duk migraine. Saya je lah duk tarik rambut dia. Kita memang pandai tarik rambut. Jadi saya kata saya dah lega resedung ni, cuba dia try. Bila dia try, Alhamdulillah Allah bagi adalah sikit-sikit lagi sekarang migraine tu, tapi Alhamdulillah Allah bagi sembuh. Dari situ tahun 2014 tu, jadi kita duduk kata kita berniaga lah sambil kita guna, kita kongsi dengan masyarakat juga. Dan banyak feedback kita dapat. Orang resdung, migraine, orang tua kadang sakit-sakit lutut, dia kata selesa nak sembahyang tarawih, nak duduk dapur. Lepas tu yang anak-anak perempuan sesungguh, ada masalah sesungguh. Sesungguh. Lepas tu Ustazah, bila mari musim Covid baru ni, bila datang musim Covid, ramai customer kita kata, Ustaz, nak pujuk anak-anak makan. Sebab yang kita jual tu yang kapsul Ustazah. Yang saya kata daripada 2014 tu, saya cerita yang kapsul. Jadi bila mari Covid, ramai dia orang kata, macam mana nak pujuk anak-anak? Susah nak makan kapsul. Di situlah lahirnya hak ni. Ni yang kita buat supaya Habatus Sauda ni rasa dia lebih sedap dan nak pujuk anak-anak. Kita tokek Ya Allah. Soyok. Jadi ambil kalau ada pisau sikit ke. Memang you buat kemas sungguh ni. Jadi untuk pujuk anak-anak, kita buat biar dia jadi rasa dia sedap. Campuran dia. Jadi kita campur Habatus Sauda benda kan? Madu. Delima, kurma. Sebab apa campur madu delima? Suruh sedap. Sebab apa bila Habatus Sauda ni dia tak sedap rasa. Kalau budak-budak lagi tetap ambo. Rasa minyak pahit, rasa lugar. Baik sikit kan kena tangan isteri saya kan? Allah. Ada dia seorang jadi bini. Okey. Tapi sebenarnya jadi Ustazah, kita kata nak buat sedap tapi khasiat memang dah banyak. Ya, sebab tu kita pakai ekstrak. Madu dengan kurma kita ekstrak. Jadi kita campur dalam tu bukan? Cuba buka. Madu tu ekstrak. Ya. Kurma. Tapi yang pure yang utama sekali Habatus Sauda lah. Soyok je. Soyok. Cuba pegang. Kita ada minyak Habatus Sauda dengan kita buat biji. mudah je. Jadi dia soyok gitu je. Mensoyok dia panggil. Jadi anak-anak boleh terus makan. Okey, jadi Ustazah dia sila punya rasa. sila rasa. Ini yang budak-budak Ada apa boleh rasa saya dia pun akan sedap. rasa bismillah. Banyak isi dia. Yang ni kita buat memang untuk pujuk. Madu campur Habatus Sauda, campur delima, campur kurma. Okey, yang ekstrak kurma dengan delima. Ya. Tapi madu pure. Ya, Habatus Sauda. Ya. Titik ke?
Kan berjeluaskan. Jadi hak ni kita buat untuk Setelah disoyok, okey. Masya-Allah, ni bahasa Ganu ni, bahasa antarabangsa. Setelah kita menyoyok, ni kita akan dapati isinya banyak sebab setengah orang kita tekan macam ada dok ni. Ni isinya penuh. Lepas tu lepas menyoyoknya, lalu kita menenyehnya. Kita tenyeh sikit. Lepas tu dah nak. gini. Gitu. Ya betul. Banyak dan sedap. Sebab ini untuk kanak-kanak memang sungguh kalau Ustaz, madu apa ni? Boleh makan. Madu kita pakai madu Malaysia ni. Madu Malaysia. Poliflora banyak-banyak. Campuran bunga. Campuran bunga. Jadi dia tak rasa sangat habatus saudat, tapi bagi kita orang dewasa yang dah biasa makan habatus saudat, kita boleh kesan memang ada habatus saudat. Saya kan sebab dulu Ustaz, saya kan kerja bahagian ni, bahagian pensijilan halal. Yang produk-produk gini keluar masuk kilang ni kerja saya lah. Banyak produk yang kena dapat pedik. Tak apa. Tak apa. Banyak produk gini, dia kata ada 20 bahan. Tapi rupanya 20 semua ekstrak. Sebab itu bila ustaz letak pati madu, lepas tu letak pati, kita panggil pati. Bukan ekstrak. Pati. Saya silap istilah. Lepas tu saya suruh dia tegang tentang pati, bukan ekstrak. Bukan ekstrak. Sebab kalau ekstrak ustaz tahu tak? Contoh kan? Pati. Saya silap. Ya, madu, pati kurma, habatus saudat, minyak. Habatus saudat dan pati delima. Dan satu, kalau saya nak khabar gini Ustaz. Bagi orang biasa tengok harga mahalnya produk Ustaz Indonesia ni. Apa mahal. Tapi kalau orang faham ia pati, sebab itu ada produk bila pati boleh jadi ribu. Boleh jadi ratus-ratus. Dia beza dengan ekstrak. Kalau kita tengok ada produk, salah perkataan. Sebab pati dengan ekstrak itu beza terus. Sebab tu saya duk tanya ekstrak. Ekstrak ni kita kena faham gini. Contoh, dia kata dalam tu ada 20 bahan. Tapi kita tengok belakang ekstrak. Ekstrak ni, dia tak letak kurma betul dalam tu. Tapi kurma tu telah diubah suai, dah jadi serbuk, ataupun dah jadi ni. Dan biasanya, bila sebut ekstrak, tak sampai 0.5% pun bahan tu ada. Ya, betul. Yang ni pati, betul. Ya. Betul dah. Cukup. Begitulah. Samalah macam Ustazah pati. Dan kita tak ada campuran air pun. Kita masukkan pati dan kita blend, terus masuk dalam sachet. Gitu dia. Itu maksud. Pembuatan pati ni, sebab itu mahal, sebab madu asli mahal. Kurma pun mahal dan delima pun mahal. Itu lah. Okey. Itulah. Okey, Ustaz Syed dia memang sangat menyarankan doktor sendiri cakap sebab formulation dia yang lebih tahu. Okey, cerita apa delima? Delima ni dia ada kan rasa masam-masam manis. Ialah masam-masam manis ni sedap lah sikit. Betul. Lepas tu campur pula dengan madu. Madu kita tahu khasiat. Delima pun kita tahu khasiat dia. Antara khasiat delima doktor? Awet muda. Sebab tu saya muda nampak. Iyalah tu. Yelah, kita puji lah. Dia banyak antioksida. Semua produk ni banyak antioksida dan sangat baik. Kita semua dengar produk antioksida. Antioksida tu sebenarnya benda doktor? Katakan dia antioksida. Anti penuaan, antioksida ni antibody lawan penyakit. Ya, lebih kurang gitulah. Betul. Jadi kesimpulannya meningkatkan imun sistem. Betul. Yang Ustazah, dari segi pengalaman kami, dari segi pengalaman sebab dia sebenarnya masa formulation. Saya banyak pada marketing benda ni. Dari segi pengalaman kami, bila masa Covid baru ni, bila parent-parent yang kita duk jual sebelum ni kapsul. Jadi susah nak pujuk anak-anak. Itu yang kita buat benda ni. Asalnya kita buat yang Brainy Kids. Bila bagi kat budak-budak yang nak pergi sekolah saja, dia depan hidung pagi-pagi, sesema. Anak-anak yang ada ulcer khususnya. Anak-anak yang tak selera makan. Jadi Alhamdulillah. Cumanya bila buat untuk anak-anak, mak-mak dan ayah-ayah dia kata kita orang pun nak juga yang untuk dewasa. Jadi kami buat yang ni kombinasi immune energy ni, ini untuk orang dewasa. Dia antara dua ni sama sebenarnya, tapi yang membezakan dia dos. Habatus saudat lebih. Dos habatus saudat berbeza. Untuk dewasa kita letak lebih banyak. Sebab habatus saudat ni panas sikit. Ya, dok panas juga sebenarnya. Kalau ikut dosis dia tak panas. Kecuali kalau dah berlebihan main togok gitu memang lah. Tak apa, saya reti Ustaz.
kita boleh nampak you buat gini separuh, saya faham. Lepas tu ada tempat buka. Jadi untuk menyoyoknya. Ya, betul. Lagi kemak tu lah. Saya nak dalam tekan. beg je. Ya, Dalam bismillahirrahmanirrahim. beg tangan Ya, betul, jadi bekalan. Hak ni hak dewasa memang. Oh, nampak lebih. Kita tengok perbezaan. Sekejap, mana tadi? Okey, kita boleh tengok kalau yang anak warna cerah sikit, ini lebih gelap. Yang ni lebih madu dan delima. Haba sauda ada. Yang ni lebih habatus sauda. Rasa pun Ya, berjeluas. Ni. Orang Ganu panggil berjeluas tu bahasa ni ya, Amerika Latin, berjeluas. ini kita rasa macam herba sikit. Betul lah. Kita dah tahu Ustaz, bagi sikit dalil habatus sauda, kelebihan habatus sauda. Alhamdulillah, masa pergi haji baru ni, dia antara customer utama kami Pak Mus. Bagi sembelih Pak Mus sebab dia kata lutut dia sakit je, dia lega semua. Dia beli untuk cucu dia. Masa kami nak pergi haji baru ni, Pak Mus Pak Mus order dengan kami 5 kotak. Dia kata, Ustaz, saya nak beli 5 kotak ni. Lepas tu saya kata, boleh lah Pak Mus, nanti saya post. Rupa-rupanya Pak Mus kata, jangan post. Saya nak beli 5 kotak ni, Ustaz bawa pergi ke Mekah. Kalau ada orang demam, sesama, makcik-makcik sakit-sakit lutut, batuk, bagi kat dia orang. Jadi Ustazah cara Pak Mus tu, dia beli, dia suruh saya bawa pergi Mekah baru ni. Ya, bagi kepada jemaah haji. Alhamdulillah adalah batuk, sesama. Bila kami bagi, dia taklah terus sembuh. Cumanya lepas 2-3 session, lepas 2-3 hari makan, makin berkurang. Alhamdulillah. Ni antara cara sebab Pak Mus tu dia rasa sendiri. Lepas tu, Alhamdulillah, macam Ustazah kata juga tadi, kalau tengok harga ni macam... sedang menikmati. Ya Allah, saya dah ambil 2. Sebab saya sebenarnya lah, dia ni yang bukan senang kau nak makan betul soda apa, tapi dia dah campur terus madu, soda, delima, jadi senang lah, kita tak payah hasil-hasil. Ya, dan antara yang kesan segera saja, kalau orang ada masalah membuang ni, susah nak buang air apa semua, Alhamdulillah, dia memudahkan jugalah, insya-Allah. Ustaz lah, pasal betul soda. Ya. Dalil hadis Nabi ke apa? Ya, itu selalu kita dengar lah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-habbatus sauda shifaa'un likulli da'il lasam. Habas sauda ini ubat pada segala penyakit kecuali mati. Secara saintifik pun, kajian sains, kalau kita buka kajian dalam Google, Nigella sativa ataupun Black Seed, antara manfaat utamanya dia activate immune system. Dia menguatkan immune sistem badan kita. Jadi automatically dia melawan penyakit-penyakit. Dan pengalaman kami Ustazah, yang ramah habatus sauda ni dia macam cari penyakit. Orang yang ada resedung, bila makan habatus sauda dia akan jadi berhingu, berkahak, dia buang. Orang ada migraine, dia akan macam denyuk kepala 2-3 hari, kemudian dia pelan-pelan kurang. Dan ramai juga yang duduk kongsi yang sakit-sakit lutut, awal-awal makan tu dia macam berdenyuk gitu. Lepas tu perlahan-lahan dia okey. Terima kasihlah Ustazah. Kalau ada siapa yang rasa berminat boleh tengok kontak di galeri Ustazah Asma ni. Moga-moga kita boleh sebarkan manfaat ni. Terima kasih Ustazah. Dah habis lagi ni. Saya akan, sebab ni promosi ni berbayar ni. Ya, betul. Dua ni daripada tadi pun ada lagi 1,000 lebih, Alhamdulillah. Jadi saya rasa mungkin ramai, sebab kita live 2 jam dah Ustaz. Kira 1,000 lebih lagi tu kira hebat lagi lah tu, sebab masa ni kau tengah sibuk. Terima kasih kepada yang ada bersama live ni. Sebenarnya kami datang ziarah kat galeri Ustazah Asma ni. Saya bawa mak mertua datang ziarah dan jemput-jemput juga. Dia galeri ni dia ada IG dia, ada semua kan. Alhamdulillah. Saya pegang. Saya pun ucap tahniah lah kepada Ustazah Asma dan tim di atas usaha banyak ni untuk menyebarkan produk-produk muslimah untuk ekonomi. Subhanallah,
Dan saya tengok yang ada kat sini pun, Masya Allah Ustazah Asma jaga dari segi kualitinya. Moga-moga masyarakat dapat manfaat lah. Dan sebenarnya isteri saya pun pernah pakai jubah, tudung yang Ustazah bagi. Memang kita rasa puas hati lah Ustazah. Alhamdulillah. Tu datang sini nak mari cari, nak beli juga. Dapat free pula. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustaz, memang kita kualiti dan ramai orang nak letak produk, tapi kita pilih. Bila saya sebenarnya tengok, okay, Ustaz ni parti. Saya dah tahu parti tu. Sebab bila extract dia akan banyak, kita bimbang banyak mudarat. Sebab bila satu bahan dia extract, bila extract dia akan melalui proses kimia Ustaz. Untuk tukar daripada bahasa tiba-tiba jadi serbuk contoh kan. Lepas tu kalau macam kita pergi klinik kan, doktor akan tanya nak kapsul ke nak cair. Obat betul tak? Dan biasanya cair ni dia lagi cepat berkesan. Sebab dia lagi mudah hadam. Ini yang kami lalui. Imio dengan Brainy ni. Kalau budak-budak tu utamanya Ustazah. Dia cepat ni. Kalau untuk anak-anak. Jadi kapsul tak diubah suai. Ya Ustazah, anak-anak kalau yang ada ulcer. Ulcer mulut, dan kita pernah ada masalah Steven Johnson, dia panggil Steven Johnson. Nyakit tu dia sampai dia tu botol habis kat muka, kat badan. Dan saya benarnya ada seorang akak tu dia beli 1 kotak Brainy Kids. Lepas tu dia repeat order 5 kotak. Memang kita bagi itulah maksudnya. Saya kata buat apa ni kak, tiba-tiba beli banyak ni. Dia tunjuk gambar anak dia umur 9 tahun, Steven Johnson Syndrome. Dia ada bitik-bitik kat muka ni. Dia tunjuk gambar. Ustaz ni gambar sebelum ni. Bitik sebenarnya melepuh. Macam citongang tu. Ya, sampai keluar. Dan si anak ni tak boleh nak makan, tak selera. Alhamdulillah dia lepas makan Brainy Kids ni, tapi bukanlah makan 1 sesi itu baik. Saya kata ambil lebih sikit dos. Setelah 4-5 hari seminggu, dia kata ada improvement. Benda tu kering dah hilang. Betul Ustazah kalau Ustazah sebut tentang parti tadi. Gitulah top sekian. Produk ni lama dah dalam galeri. Tapi kita ni kan ada sikap malulah nak promote. Kita ni sebab kan orang kata nega macam-macam lah, sangkaan-sangkaan yang kurang manis. Tapi bila melihatkan kesan baik tu, kita kena berkongsi sebab di luar sana ada orang mencari dan memerlukan. Kita dalam bab perubatan, sama ada tradisional, makanan sunnah, perubatan moden, sebenarnya kena gabung. Semua itu dalam lingkungan ilmu Allah. Waktu kena tambah. Bila Ustazah sebut gitu, memang kami punya prinsip, terutamanya masa COVID baru ni, ikhtiar kita ada 4. Ikhtiar kita yang pertama, ambil vaksin. Ambil lepas vaksin tu booster. Itu yang pertama. Ikhtiar kita yang kedua, patuhi SOP. SOP. Tapi ni tak payah distancing lah. Okey. Dosa pula kalau distancing. Yang ketiga, kita cari suplemen. Dan kami sendiri, apa yang kami amal suplemen, itulah batu sauda, madu, olive. Dan yang keempat, ikhtiar kita doa. Jadi ada sahabat-sahabat saya sendiri yang dia nak makan batu sauda dengan madu saja. Saya kata, itu ikhtiar kita. Kita ambil batu sauda, madu, vaksin dan booster pun kita ambil. Dalam masa yang sama, SOP kita patuh, doa kita tak tinggal. Ada juga yang dia ambil vaksin, dia menafikan usaha-usaha batu sauda madu ni. Jadi kita katakan Rasulullah beritahu, Allah beritahu, kenapa kita tolak 100%? Jadi kita ambil seiring ikhtiar kita. Dan setelah kita ikhtiar 4-4 ni, katakanlah kena juga, tak apalah, itu qada dan qadar Allah. Kita dah usaha. Jadi ada yang kena, ada yang tak kena. Itu ikhtiar. Wallahualam Ustazah. Panjang pula. Tak apa. Ambil. Memang Ustaz tak ada niat pun. Ustazah nanti promote deh. Tak ada. Ustaz dengan isterinya, doktor langsung tak ada bisik-bisik minta-minta, tak ada. Ini adalah tiba-tiba saat mereka datang kata nak bawa mak mertua, nak bagi hadiah. Mak mertua jaga sebulan anak. Gitu. Hadiahnya bukan hadiah beli barang, hadiah jumpa Ustaz selebriti ni. Masya Allah saja Ustaz. Saya pun suka jumpa mak. Kami nak bawa Ustaz sekeluarga pergi ke rumah untuk makan tengah hari, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi sekadar
itu perkongsian kita hari ini. Semoga mendapat manfaat, dapat kita berkongsi kebaikan dan sebar-sebarkan. Terima kasih yang setia sampai dah 2 jam lebih ni live ni. Dari tadi. Ya, dari tadi. So nak kita bermula dah 2,000 lebih apa semua kan. Tapi ni kan waktu orang dah sibuk masuk sibuk itu, tapi kadang dia orang on. Kau apa ni Ustaz? Allah, 1.5. Oh, dah dekat Zuhur ataupun dah masuk Zuhur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi fit dia buat dia. Tapi alhamdulillah Ustaz, nyelik-nyelik gini kan. Betul. Sama-sama. Kau nak tunggu kah tu dak jadi. Duk janji-janji molek gini. Dah banyak masuk ke